Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روحي شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan rahim itu, situ kah? Betul? Jumpa deh. Jumpa. Dan rahim itu nama bagi sifat pula. Jumpa dah. Kita masih lagi dalam perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Bismillah tak habis-habis lagi dah. Sambungnya lagi dia kata dan rahim itu. Dia Rahman dan Rahim tu perkataan asal mustaq dia dipanggil istiqaq. Tempat yang diistiqaq, tempat terbitnya ialah rahmat. Sama. Rahman dan Rahim mustaqun minar rahmati dia. Rahman dan Rahim tu tempat istiqaq. Asal perkataan bagi keduanya ialah rahmat. Itu rahmat dah. Kemudian rahmat itu pada asal makna rahmat dia panggil riqqatul qalb. Pecah hati. Ataupun dia panggil mailul qalb, cenderung hati. Muyul hati seorang, cenderung hati seorang. Jadi makna asal bagi rahmat itu tidak boleh kita nak pegang atau nak istimal, kita nak guna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tak boleh? Pasal membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Tak kena kata rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Lembut hatinya Allah. Cenderung hati Allah pada kita. Tak boleh cakap itu. Jadi orang panggil tertegah nak dipakai makna
asal atau makna yang awal, maka pakai makna akhir ataupun dipanggil makna lazim, makna automatik. Mana lazim? Lazim daripada seorang itu pecah hati, atau cenderung hati dia pada seorang, maka dia berbuat baik. Gitu kan? Kita duduk di kedai kopi, tiba-tiba masuk mokcik tua, buta lagi, dah lah tua, buta. Jalan bawa tisu ke bawa apa, minta sedekah kan? Apa rasa kita? Pecah hati tak? Tu pecah hati tu dia panggil rahmat Allah. Kesian, kesian tu. Aduh, patut tua-tua begini duduk di rumah dah. Tak ada anak, tak ada cucu ke? Okay? Lazim daripada kita pecah hati, kita buat baik. Tu buat baik tu kita pakai pada Allah Ta'ala. Rahmat Allah artinya buat baik Allah pada hamba. Gitu dah. Kemudian buat baik itu pula ada makna umum. Makna umum untuk Rahman, hak lepas dah kita bahas. Ni nak masuk Rahim. Kalau gitu, kata dia, dan Rahim itu nama bagi sifat pula. Pula mana juga. Mana pula? Iaitu sebagaimana Rahman nama bagi sifat fi'il dia panggil. Sifat perbuatan Allah Ta'ala. Dia sifat ni ada sifat zat, ada sifat fi'il. Kalau kita mengaji nanti sifat 20 tu dipanggil sifatu zatin, sifat zat Allah Ta'ala. Hak ni nak tahu alamat sifat zatnya ialah lawan dia tu tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Itu mustahil. Contoh kita kata ada Allah, lawan bagi ada tiada. Tiada tu tak boleh tertegah. Atau kita kata kudrat, pekuasa, lawan bagi pekuasa lemah. Lemah tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifatu zatin, sifat zat. Adapun Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ila akhirah. Tapi bukan semua dah. Ada juga di dalam Asmaul Husna tu dia panggil apa? Sifat zat ataupun sifat nafsiyah dia panggil. Ada. Tapi kebanyakannya Asmaul Husna ni sifatu fi'lin dia panggil. Sifat perbuatan Allah Ta'ala. Memberi, menegah, mencipta, menjadi, meniada, mengada, mengangkat, menjatuh. Itu lawan dia tu harus bagi Allah Ta'ala. Allah menghidupkan makhluk, mematikan makhluk harus bagi Allah Ta'ala. Harus. Itu dia panggil sifat fi'il dia panggil dah. Jadi Rahim tu dia kata nama bagi sifat, yang ni nama bagi sifat fi'il, sifat perbuatan juga sama dengan Rahman. Tetapi sungguh pun kata nama bagi sifat fi'il Allah Ta'ala juga nama bagi sifat perbuatan Allah Ta'ala juga. Tapi Rahim ni amun pada lafaznya. Yani amun fil lafzi. Umum pada lafaz. Apa arti umum pada lafaz? Yakni lafaz dia tu boleh kita nak letak di makhluk pun tak apa. Nak letak anak kita nama Rahim atau Abdur Rahim, boleh. Tak ada masalah. Ia tak sama dengan khas pada lafaz. Kalau nama Allah Ta'ala yang khas pada lafaz, hak tu tak boleh kita nak letak nama tersebut kepada makhluk selain daripada kena berlapik dengan Abdul, hamba. Contoh Allah tu sendiri khasun fil lafzi. Ar-Rahman khasun fil lafzi. Tu kita tak boleh letak nama orang Allah, tak boleh. Beranak tu biar anak lelaki letak nama Allah. Tak boleh. Letak nama Abdullah. Sama juga Ar-Rahman, tak boleh letak nama Rahman. Kena letak Abdur Rahman. Tapi kalau kita nak panggil Me, tak apa. Me weh. Katanya panggil Me gitu. Nama hak sebenar Abdur Rahman. Tu tak apa nak panggil. Tapi nak letak nama, nak wadak dia panggil. Nak meletak ke orang panggil nama seorang itu dengan Rahman gitu tanpa letak Abdul, itu tak boleh. Dia panggil khas fil lafzi. Adapun Rahim boleh
Nak letak Rahim saja boleh, nak letak Abdur Rahim pun boleh. Pasal apa? Pasal sifat Rahim ni syarak pun suruh kita bersifat. Nah, hadis musalsal bil awaliyah dia panggil. Hadis yang pertama-tama sekali diperdengarkan oleh seorang guru kepada murid, dia panggil hadis musalsal bil awaliyah. Hadis yang bersambung sanad secara musalsal, yang pertama-tama diperdengarkan oleh guru kepada murid. Mana Nabi SAW sabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat dengan Rahim, Ar-Rahimu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat dengan Rahim tu akan dikasih belas mereka itu oleh Allah yang maha berkat, maha tinggi pangkatnya. Lepas tu Nabi kata apa? Irhamu man fil ardi. Kasih belahlah olehmu pada siapa yang berada pada bumi. Mungkin dah kasih belah kepada siapa saja yang berada di bumi. Tak kira lah. Manusia ke, menate ke, lembu kubah, itik, gajah rimau, pokok pak, ikut. Di bumi belaka tu. Kucing dia belaka tu. Kasih belah. Lepas tu, apa janji Nabi-nya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Akan mengasihi kalian oleh mereka yang berada pada langit. Tu makhluk hak duk langit di kalangan malaikat akan kasih pada kita yang bersifat rahim pada penduduk di bumi. Tu. Jadi rahim ini disuruh oleh syarak kita tu berperangai, bersifat. Maka sebab tu dikatakan amun fil lafzi, umum pada lafaz. Apa erti umum pada lafaz? Erti umum pada lafaz harus dinamakan dengan dia dengan rahim akan yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah tu dia panggil badal pada domainnya tu. Itu dah. Harus. Bahkan syarak suruh pula kita tu bersifat dengan rahim. Kasih belah. Sebab tu apa nama? Orang ulama yang sebenar-benar ulama yang hakiki, ulama sengoti warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi ilmu amalnya. Bila dia tengok kepada orang bukan Islam, umat Nabi SAW yang digelar dengan ummatud dakwah, umat Nabi yang perlu diajak, diseru, didakwah, para alim ulama yang hakiki ni, mereka menilik dengan tilikan rahmat, kesiabelah. Tu yanzuruna ilaihim bi'ainir rahmati. Mereka tilik kepada orang bukan Islam ni dengan tilikan kesian belah, dengan rahmat. Pasal apa? Pasalnya kalau mereka tidak sahut seruan Nabi SAW, tidak jadi ummatul ijabah, maka nanti di dalam neraka Allah bukan hanya mengazabkan kerana kekufuran atau kemusyrikan saja, tidak. Habis segala tuntutan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang Islam di dunia. Wajib semaya, wajib puasa, haram zina, wajib tutup aurat. Apa hak orang bukan Islam tidak dipaksa di dunia? Di dunia kan tak dipaksa. Contoh tak semaya, tak apa, muka dia kafir. Tak apa tu apa? Tak mengapa di dunia. Pasal kita tak boleh paksa. La ikraha fiddin, tak boleh kita buat kekerasan dalam agama. Tetapi iqab, janjian seksa daripada syarak ni cukup berat dalam neraka. Bukan hanya diseksa kerana kafir. Habis. Dah kafir tak semaya di dunia, hang tak semaya, kena seksa sebab tak semaya.
Dah tak puasa Ramadan, kena seksa sebab tak puasa Ramadan. Dah tutup aurat, kena seksa sebab tak tutup aurat. Banyak ke tu seksa? Berat tak? Berat tu. Maka sebab tu orang hok betul-betul nak sambung hijrah Nabi ni, dia tilik kepada manusia ni dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasihan belah. Kesiannya. Tapi kesian pun kita tak boleh paksa. Nak pulah lenga dia masuk Islam. Kalau tidak aku tembak pun tak boleh. Ni. La ikraha fid, tak boleh paksa pada agama, tak boleh. Lepas tu doa. Nah, dakwah bil lisan dengan hikmat, dakwah bil hal dengan kelakuan, dengan perangai, dengan akhlakul karimah. Gitu. Lepas tu doa banyak-banyak pada Allah Taala pasal hidayah dengan makna al-muwasil ila Allah, atau idkhalun nas fi dinil Islam ni, mempermasukkan manusia dalam agama Islam ni milik mutlak Allah Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat mempermasukkan siapa yang engkau kasih ke dalam agama Islam. Akan tetapi Allah lah yang boleh mempermasukkan siapa yang Allah Ta'ala kehendak ke dalam agama Islam. Itu makna hidayah. Panggil hidayatul ammah. Hidayah secara umum. Masukkan manusia dalam agama Islam tu hidayah secara umum. Hak duduk dalam Islam dah tu, boleh mengaji, boleh beramal, boleh dekat diri dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil hidayatul khassah. Hidayah dengan secara khusus. Dua-duanya milik Allah Ta'ala belaka. Dua-dua milik Allah Ta'ala belaka. Kita tak boleh nak paksa. Lepas tu, lagu tu. Tu fikir lagu mana. Nak jadi orang ni semakin ramai masuk Islam. Itu kan gitu. Dulu mubaligh Islam, pendakwah kok mari daripada Hadramaut, daripada Gujarat, daripada tanah Arab, mari ke tanah Jawi dulu. Dia orang fikir bagaimana nak jadi orang ni semakin banyak masuk Islam. Gitu. Bukan mari nak jadi hak Islam dah di kafir ke. Kita lain terbalik dah. Dah ramai dah Islam ni pakat mu kafir, habis pakat jadi kafir belaka. Mu tolak Islam, mu tidak Islam. Hanya terbalik. Para ulama dulu dakwah mereka supaya orang ni semakin ramai masuk Islam. Tapi sekarang ni terbalik. Pendakwah lah ni banyak nak mengeluarkan orang yang Islam dah daripada Islam. Tu balik tu. Tu. Jadi apa makna amun fil lafzi? Artinya harus dinamakan dengan dia dengan rahim akan yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Harus. Bahkan disuruh nak kita bersifat dengan rahim. Dan khas pada maknanya makna rahim. Dia panggil amun fil lafzi wa khasun fil makna. Dia panggil umum pada lafaz tapi khusus pada makna. Pasal apa makna dia khusus? Kerana tertentu mengasihani itu. Tertentu makna takhsis, ketentuan. Jadi VVIP dia panggil. Orang yang dapat benda ni jadi VVIP. Tertentu mengasihani itu, yakni mengasihani oleh Allah Ta'ala itu, takdim tertentu mengasihani Allah Ta'ala itu hanya bagi kaum yang mukminin jua. Bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Itu dah. Jadi di dunia ni dia tak nampak lah. Rahim Allah Ta'ala tu ada, tapi halus. Sebab rahim ni dengan makna al-munaimu bidaqaikin ni'ami. Allah Tuhan yang memberi, mengurnia nikmat yang halus-halus, yang seni-seni. Maknanya tak nampak dengan mata kasar. Mana nikmat halus-halus, seni-seni? Nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat hidayah boleh mengaji, boleh mengajar, boleh semaya jemaah, boleh berdengar.
Tu nikmat tu. Nah, nikmat tu, tapi tak berasa nikmat di kita. Kita lebih nikmat lagi. Nah. Gapo? Ikutlah makan nasi belauk ke pagi dah. Nasi kerabu tu lebih lagi nikmat. Tu nampak kasar, nampak. Tapi nikmat semaya Jumaat ada. Ada nampak tak? Nikmat. Apa? Kita boleh semaya Jumaat kita tengok orang. Sedap dia. Nampak orang tak semaya tu sedap lagi. Hari berat tu. Nah. Tu halu. Sebab orang panggil apa? Perkara-perkara hak bahasa ghaibiyah. Wajib kita kena yakin dengan ilmu yakin, dan diusahakan ilmu yakin itu naik sampai kepada kamalul yakin. Gitu. Ini ilmu yakin hak kita mengaji. Nah, wajib kita kena yakin secara ilmu, pengetahuan kita mengaji, kita yakin. Tapi kalau hanya ada ilmu yakin, maka tindak balah kita dalam beramal tu tidak laju. Gitu. Tak laju dia bang. Contoh, apa-apa kelebihan hak Allah Taala, hak Nabi, Rasul Allah, Rasul janji. Banyak. Nah, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal. Nabi kata, kalau manusia ni tahu apa kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang yang jadi muazzin, tukar azan, dan duduk di saf yang pertama. Tengok. Pasti mereka akan buat pilihan raya kalau mereka tak dapat jadi muazzin, tak dapat duduk di saf yang pertama. Kalau mereka tak dapat, melainkan dengan buat pilihan raya, nah, mereka akan buat undi. Buat pilihan raya untuk jadi tok bilah, untuk duduk di saf yang pertama. Tapi ada tak orang buat pilihan raya nak jadi tok bilah? Ada? Hak tu pilihan raya jadi tok bilah, hak ada gaji. Tok bilah hak tak ada gaji dia. Ada tak? Ada. Nah, buat pilihan raya nak duduk saf pertama ada? Ada. Badi nolak mung lah. Mung duduk depan. Pasal apa gitu? Tahu kelebihan jadi muazzin, kelebihan duduk di saf yang pertama. Nah, nak sebelah kanan tu imam lebih afdal daripada saf pertama sebelah kiri tu imam. Walaupun saf pertama tu jauh daripada tu imam. Tahu belaka. Tapi hari Jumaat pergi awal masjid duduk di saf pertama tak? Tak agak duduk belakang-belakang seokok lupa. Tunggu tok khatib barakallahu. Apa? Ye. Nah, mari awal pun tak pergi duduk saf pertama ke? Duduk ada menolak biar orang lain duduk saf pertama. Pasal apa tu? Pasal yakin hanya ilmu. Hemmoh tidak tinggi. Nah, tidak hemmoh, semangat jantan sungguh. Himmatur rajul fawqa thuraya. Nah, semangat seorang laki-laki itu lebih tinggi daripada bintang di atas langit tu, bintang tiga di atas langit. Bukan ada semangat, ada, tapi rendah. Nah, cepat mengalah. Nah, tak boleh gitu. Nah. Cepat mengalah. Hemmoh tu tak tinggi. Semangat tak tinggi, yakin tak kuat. Hanya ilmu yakin. Jadi makna Nabi kata lau ya'lamun nasu, kalau manusia tahu dengan mana apa? Kalau manusia mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Gitu. Dan hemmoh semangat yang sangat tinggi, pasti mereka akan berebut untuk jadi tok bilah dengan duduk di saf yang pertama. Kalau tak dapat melainkan dengan buat PRU mereka sanggup buat lagi. Tu dia. Tu gitu. Tu. Tapi daklah kita. Nah, Nabi janji gapo pun jebek gitu. Ni Nabi janji ni. Iyalah. Gitulah. Nah. Nabi janji ni. Nah. Tuhan janji ni. Kalau ni YB janji ni, ya ke? Selalu. Semangat selalu. Nah, betul ke? Bila dia janji? Kalau YB, laju selalu. Tu berat buat kita ni. Padahal YB biar kali berapa kali lipat, berapa kali kecil pun. Semangat semata buat kita. Moga bagi nampak mata. Nah, bagi nampak mata. Kalau Allah Rasul ni, tak berapa nak semangat. Bagi tak nampak mata. Bila nampaknya?
Bila ruh sampai lakum. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sampai lakum habis. Nah, idza balagatil hulqum ai idza balagatir ruh. Il hulqum. Bila sampai ruh pada halqum. Wa antum hina idzin, maka kalian pada ketika itu, ketika mana ruh sampai di halqum tu, tanzurun, nampak dah. Ketika tu tak jadi dah. Nah. Tu tidak bermanfaat dah orang panggil apa-apa martabat keyakinan dan apa-apa semangat ketika ruh sudah sampai di ghargharah. Tak ada apa-apa manfaat lah. Nah, gitu. Hak bermanfaatnya ketika mana ruh ni masih lagi terkandung dalam tubuh. Akal masih lagi boleh memikir. Hak ni kalau yakin kita kuat, hemah kita tinggi, hak tu bermanfaat. Tu lagi tu dah. Sama bila nampak ni akhirat sebab itulah orang hak mati di kota Damansara ni. Nah, mana kubur kota Damansara sana dah. Ada berapa tempat kubur kota Damansara? 2. So, setepak Nah. Fok hak mati kota Damansara tu. Bila tiup sangka kala yang kedua, bakit daripada kubur kota Damansara. Tapi tak ada dah nama kota Damansara tu. Nah, Tuhan saling bawa mi baru. Bakit balik daripada kubur masing-masing. Bakit dengan ruh, dengan jasad. Bukan ruh saja dah. Melakon melekat tiap-tiap saranya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffah. Bila nyata oleh kekerasan Tuhan hari kiamat, maka turunlah para malaikat wal malaku, dan malaikat pun turun. Saffan ba'da saffin. Turun satu puak, satu puak. Mana? Pergi piak tiap-tiap manusia hak bakit daripada kubur. Piak pergi ke mana? Pada Arafah Tuhan saling bawa mi baru untuk hisab. Mahsyar dipanggil, pada mahsyar. Untuk hasyar kita, untuk himpun kita. Jadi mana-mana hak bangkit dalam keadaan buta mata kepala. Pasal apa buta mata kepala? Pasal di dunia ni buta mata hati. Afaman kana fi hadhihi al-a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta mata hati dia, basirah dia di dunia, maka buta pula mata kepala dia akhirat. Sesak dia nak berjalan balik, sesak. Ada sini. Dalam Quran ayat mana Tuhan kata, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Tengok. Mana-mana orang yang berpaling daripada ingat kepada aku. Tu. Tak sih kenal Tuhan. Mari ayat Tuhan gapo tak sih mikir tentang kewujudan Tuhan, kebesaran Tuhan, supaya benar-benar bertambah keyakinan dia terhadap Tuhan dan menyebabkan dia semakin semangat untuk taat ibadat kereta Tuhan. Tobat tinggal maksiat hak Tuhan tegah, hak Tuhan larang. Tak sih, wak tak tipah telinga. Wak dono gitu, wak tak tahu gitu. Atau dia panggil buta mata hati tu. Maka akhirat buta pula mata kepala. Sudah. Buta mata kepala di dunia ni tahan. Ada anak beranak nak tolong bibik, nak tolong pimping. Dok pun ada orang mana-mana kesian belah ke, sian kau orang buta nak litas jalan. Tapi kalau paling kurang pun ada tukar. Buta di dunia ni tu. Buta akhirat. Jangan kata tukar. Spender pun tak ada Belanja bogeh habis. Manusia semua tak percaya dah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut, mak pak tak kenal anak, anak tak kenal mak pak, sahabat tak kenal. Fak kita tak kenal ni masing-masing. Tak kenal ni. Masing-masing terkaya daripada uruh orang lain. Masing-masing cukup nafsi. Nak jaga masing-masing diri. Lepas tu nak jalan balik daripada kota Damansara ni tak ada kenderaan lah kalau kita orang celaka kan. Kalau kita orang ahli sa'adah, bakit daripada kubur tu melekat di persilatan Seri. Mana? Naik kenderaan hak disedia. Kenderaan tu macam-macam lah. Masjid, surga, hak mana dia berwakaf, hak mana dia buat kebajikan lillahi ta'ala.
korban sembelih buat korban akikah ke kerana Allah Taala, kerana Allah Taala, bukan kerana nak suruh orang puji, tak jadi tu. Nah, Allah Taala siapkan kenderaan daripada tempat dia bakit di kubur dia, siap sekali dengan highway. Highway tak boleh pakat dengan orang untuk dia seorang. Nah, diperbuat daripada emas, bau kasturi. Tak ada tu, seru, serik. Sekelip mata, siapa di pada mahsyar. Duduk sana, ya Allah, cepatlah, tak sabar nak masuk syurga. Itu ahlu sa'adah. Kalau ahlu syaqawah, ahli celaka, nah, bakit buta, gagal. Kalau berenai dalam nanah, dalam darah, hak tu suku pula. Nah, matahari sejeka atas kepala berlegak. Nah, orang tak percaya dah, taksi Grab ke apa tak ada dah, nak tupai ya. Nah, berapa ratus ribu tahun nak boleh kau sapa kepada Arafah tu. Jalan dengan keadaan buta ni. Daripada kota Damansara fikir tengok. Siapa-siapa, Tuhan cepatlah dengan aku pun dengan aku lah, teruk benar dah duduk sini. Tak sabar ke nak masuk dengan aku? Berasa teruk dah daripada mahsyar. Padahal teruk dengan aku tu tak boleh nak balas Nah, tak boleh nak buat banding teruk dengan aku tu. Lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Tuhan, pasal apa mu bakit aku dalam keadaan buta mata kepala ni? Padahal aku di dunia mula boleh celak, boleh tengok. Nah, boleh nampak. Tuhan kata, qala kadzalika atatka ayatuna. Tuhan kata, jadi lagu tunya pasalnya ayat-ayat aku banyak dah aku mula. Nah, ayat Quran tok guru duk main mengajar. Ayat ni langit bumi ni ayat Tuhan je kan ni, ayatullah kauniyah dia panggil. Ayat-ayat Tuhan hak bahasa kejadian Tuhan buat, perbuatan Tuhan. Tapi mu fanasi taha mu tak hira. Wadak tahu. Karena tu wa kadzalika yauma tunsa, karena itulah Tuhan kata hari ni kami tak buat hira juga bapak tu. Padamu. Buat tak hira juga. Makanya kita. Gak benda gini ni hak dalam Quran sebut wajib kita nak yakin ni. Jangan kata ya kau ustaz ni, kau cerita Doraemon ke apa. Kalau kata ya kau tu kafir lalu. Kena tajdik balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Cerita dalam Quran banyak. Nah? Tu habis. Jadi orang mukmin ketika tu nyata dia VIP. Lagi bakit tak Allah, wilah VIP mula naik basikal buruk je. Dah. Di dunia dulu naik basikal buruk. Nah, duit pun tak berapa cukup. Tapi oleh kerana dia jaga iman, Islam, ihsan dia, akidah syariah, akhlakul karimah dia jaga, maka akhirat bakit VIP. Tu. Tuhan hanya kasih kepada orang mukmin akhirat. Nah, untuk selain daripada orang mukmin tak ada. Tak ada. Ni dia panggil khasun fil makna. Khusus pada makna. Dah. Habis itu. Kemudian katanya muallif rahimahullah, kemudian memulai pula oleh musannif, oleh Imam Sanusi. Tak dimula dah dengan bismillah. Lepas tu mula pula. Mula ni dengan mula yang kedua. Orang panggil permulaan yang pertama tu dipanggil ibtidaan haqiqiyan. Gitu dah. Permulaan hak sengoti. Mana tidak terdahulu apa-apa kalam sebelum daripada bismillah. Tapi hak ni dia panggil permulaan juga. Tapi permulaan dengan makna idhafi. Lagi akan bawah dia akan menyata. Tu. Kerana memberitahu ia musannif, bapa tu musannif mula dengan alhamdulillah. Mula-mula dengan bismillah. Lepas tu alhamdulillah. Pasal apa mula dengan alhamdulillah? Kerana memberitahu ia musannif akan bahawasanya permulaan itu dua bahagi. Jadi kalau orang cakap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh dalam berkhutbah tu dia mula dengan bismillah, lepas tu dia mula dengan alhamdulillah. Itu sebenarnya khatib ni orang yang berceramah, berkhutbah, nak memberitahu kepada mukhatab, kepada mustami'in,
bahawasanya permulaan tu ada dua. Pertamanya bismillahirrahmanirrahim, dia panggil ibtidaan hakikiyan. Yang keduanya alhamdulillah tu pun dia panggil ibtidaan idhafiyan. Pasal apa jadi gitu? Pasal hadis Nabi mari ada dua. Dua lafaz. Mana? Pertama hak lepas dah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Satu. Ada satu lagi hadis Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdalati au bil alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Satu hadis Nabi kata, tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting oleh agama tetapi tidak dimula dengan bismillah, maka sedikit berkat. Satu lagi hadis Nabi kata, tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting oleh agama tetapi tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka kurang berkat. Sudah. Jadi nak mula hak mana ni? Bismillah ke alhamdulillah? Kalau ikut kita kan, ikutlah, mulalah hak mana-mana pun tak apa berlaku. Tu kalau kita, mau kita bukan ulama ni. Tapi kalau ulama dak, dia nak himpunkan khabar atau hadis tu biar boleh beramal berlaku-laku. Macam kita duk wirid lepas maya tu lah. Ada hadis mula dengan istighfar, astagfirullah. Ada fadilat yang menyatakan mula dengan wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Mana? Jadi ulama dia susung ambil habis. Hak sahih, hak hasan, hak dhaif, jadi satu wirid. Jadi kita amal tak amal habis. Itu cara ulama nak beramal berlaku. Nak wirid banyak amal. Jadi nak mula hak mana? Bismillah ke alhamdulillah? Jadi ulama hipung. Mula dengan bismillah itu mula yang dikatakan hakiki, mula sengoti. Gitu. Adapun mula dengan alhamdulillah dikatakan mula idhafi. Tengok dia kata. Yang pertama dinama akan permulaan itu ialah permulaan hakikiyun. Apa permulaan hakikiyun? Yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Mula-mula sengoti maknanya. Permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Mana hadapan maksud? Ni, khutbah tu hadapan maksud. Muqaddimah kitab apa ni tu dipanggil maksud, tujuan dia. Jadi mula sengoti ni dengan makna dia letak di awal-awal, lepas tu padahal tiada mendahului, dan tu dipanggil wawul hal. Padahal tiada mendahulu akan permulaan tadi tu oleh suatu, mana misal seperti bismillah. Jadi sebelum bismillah ada apa-apa tak? Tak ada. Tu dia panggil ibtidaan hakikiyah. Dan yang kedua dinamakan dia yang kedua permulaan idhafiyun. Mana ibtidaan idhafiyan dia panggil. Apa permulaan idhafiyan? Yaitu permulaan idhafiyan, permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud juga. Mana duk depan juga. Gitu dah. Sebelum dia nak cerita kenapa dia tulis kitab ni, nak bahas apa, masalah apa, perbincangan apa, topik, dia letak depan juga alhamdulillah ni. Tetapi dan jikalau mendahulu akan dia. Dan jikalau ni dipanggil ghayah. Dan jikalau mendahulu akan dia, akan pendahuluan atau permulaan itu oleh suatu sekalipun, mana? Sebelum alhamdulillah ni ada dah yang mendahului dia, mana? Bismillah. Mana misal? Seperti alhamdulillah. Maka dinamakan permulaan juga. Tapi nisbah dengan perkara yang selepas daripada alhamdulillah. Selepas alhamdulillah puji Nabi, selawat salam atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas sahabat Nabi. Kemudian ada faslul khitab amma ba'du. Kemudian dia panggil apa? Muqaddimah bagi kitab.
setelah tu muqaddimah bagi ilmu. Barulah masuk pada membicarakan ilmu. Tu. Jadi dia tu dikira permulaan juga dengan nisbah perkara-perkara hak selepas daripada dia. Dah. Maka dikatakan ibtidaan idhafiyan. Tu habis. Maka iaitu mana? Iaitu suatu yang mendahului akan alhamdulillah tu. Nah, maka iaitu suatu tu sudah maka iaitu alhamdulillah tu. Gitu. Sila ada. Maka iaitu alhamdulillah tu sudah didahulukan oleh musannif dengan bismillah, ini dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipanggil ibtidaan idhafiyan. Ulama tanggung seperti ini kerana mengikut susunan Al-Quran. Mana susunan tartibus suwari dipanggil? Mana tartibus suwari? Surah yang pertama Fatihah, maka ayat yang pertama Fatihah bismillah, ayat yang kedua alhamdulillah. Jadi ulama tanggung itu. Tanggung di atas permulaan bismillah, permulaan hakiki ngoti. Adapun permulaan alhamdulillah, permulaan dengan nisbah perkara-perkara yang selepas daripada alhamdulillah, dia yang dahulu. Gitu dia dipanggil ibtidaan idhafiyah. Habis. Kemudian kita sambung semula pula. Maka berkata ia siapa? Syekh Sanusi ni. Alhamdulillah wallahu a'lam. Malam ni ada tahlil kita beritahu awal sikit. Baru nak masuk alhamdulillah hari ni. Banyak lagi ni. Main sebulan sekali kat bergerak. Aduh. Bulan depan tak ada pula dah. Bulan depan bulan depan ni. Bulan depan ya apa. Bulan depan pergi peh pula 3-4 hari. Aduh. Bulan depan lagi ada. Bulan depan lagi ada insya-Allah. Pergi Singapura, tapi minggu pertama. Kita kan minggu kedua. Ni minggu ketiga dah sebenarnya, tapi minggu kedua tapi Ahad ketiga. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.